Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk PDP pada hari ini. Jadi tajuk yang akan kita belajar adalah ikhlas dalam kehidupan. Ya, bidang hadis. Jadi kamu boleh buat nota di bidang hadis. Tajuknya ikhlas dalam kehidupan. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 57 hingga 56. Ya, jadi kita tengok isinya. Okey ya. Kita tengok pertama hadis perkenaan ikhlas. Ustazah baca dan kamu ikut baca juga di rumah ya. Okey, hadisnya berbunyi An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Ya, maksudnya Amir al-Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan mendapatkannya. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Ya. Okey, jadi kita tengok apa yang tersirat di dalam hadis ini, pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, kita tengok sekarang kita fokuskan maksud ikhlas ya. Okey, pada bahasa ikhlas berasal dari perkataan akhlasa yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Pada istilah maksud ikhlas, semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan yang lain ya. Itu yang dimaksudkan dengan ikhlas ya. Jadi lawan bagi sifat ikhlas ini macam riya ya, melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ini tambahan ya, tambahan untuk lebih faham. Sum'ah, memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat sesuatu ganjaran. Ujub, bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Jadi bila ada sifat ikhlas ini, perasaan riya, sum'ah, ujub yang ada pada diri itu akan hilang ya. Okey, seterusnya ciri-ciri orang yang ikhlas ya. Okey, yang pertama istiqomah. Istiqomah ini maksudnya berterusan ya. Istiqomah melakukan kebaikan, berterusan dalam melakukan kebaikan. Bukan ini hari buat, besok hilang lagi. Jadi dia mesti istiqomah ya. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas sebab dia mengharapkan semata-mata ganjaran daripada Allah ya. Tidak mengharapkan pujian manusia. Dia buat saja benda baik itu tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Dia buat baik saja ya, tanpa mengira-ngira kebaikan yang telah dilakukan. Tidak mengharapkan ganjaran pahala di akhirat ya. Mengharapkan pahala ganjaran di akhirat. Sekejap ya, saya cek di buku. Sentiasa, yang ini kamu tukar ya, sentiasa mengharapkan. Kenapa pula tidak mengharapkan kan? Okey, silap ni, slide ni silap yang ini ya. Sentiasa mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Tidak menghiraukan kejian manusia. Kalau manusia hina dia, keji dia, itu tidak ada masalah sama dia. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Sebab apa yang dia cari adalah ganjaran pahala di akhirat. Okay, seterusnya sentiasa bersabar dalam kesulitan. Ya, apa kesulitan, ujian, musibah yang melanda, dia tetap bersabar untuk terus melakukan kebaikan. Okey, kepentingan ikhlas ya, kepentingan sifat ikhlas di dalam diri kita ini ya. Yang pertama, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, terhindar daripada hasutan syaitan. Ini janji syaitan. Kalau ada perasaan ikhlas dalam diri kita, dia akan kalah dan dia tidak akan boleh hasut kita, kacau kita.
Yang ketiga, diangkat darjat dan martabat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadah kita diterima. Inilah yang paling kita suka kan. Amal ibadah kita diterima oleh Allah. Doa akan dimakbulkan oleh Allah. Hidup menjadi tenang dan tenteram dengan adanya sifat ikhlas di dalam diri kita. Okey, seterusnya pengajaran. Apa yang boleh kita dapati, apa yang boleh kita pelajari daripada hadis ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah berniat kerana Allah. Apa-apa yang kita lakukan ini mestilah niat kerana Allah dalam setiap amalan kita supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran kepada hambanya yang ikhlas. Kita yakin bila kita ikhlas, Allah akan memberi ganjaran yang besar kepada hambanya. Yang ketiga, kita hendaklah melakukan ibadah dengan ikhlas supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Ikhlaskan semua ibadah kita. Sebab kita tahu kunci untuk ibadah kita itu diterima adalah dengan perlunya sifat ikhlas. Kita hendaklah menjauhi sifat riya dan ingin menunjuk-nunjuk agar amalan tidak sia-sia. Banyak orang buat baik tapi tengok daripada niat. Innamal a'malu binniyat. Semuanya itu ditengok daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apa lagi? Hadis bilang tadi, dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa yang diniatkannya. Jadi kalau dia niat baik, maka jadinya baik dan perlulah diiringi dengan keikhlasan. Ikhlas, apa tu maksudnya ikhlas? Ikhlas adalah kerana kita melakukan sesuatu itu, semua amalan kita zahir batin. Amalan yang kita buat di luar, batin itu di dalaman kita, hati kita perlulah ikhlas semata-mata mencari keredaan Allah. Inilah yang ingin diutarakan oleh hadis ini. Okey, yang terakhir untuk latihan pada hari ini. Okey, latihan yang pertama yang perlu kamu buat, latihan 1, apakah maksud ikhlas? Okey, seterusnya latihan 3, 2 ni tidak perlu. Yang ketiga, jelaskan 2 kelebihan sekiranya seseorang murid mengamalkan sifat ikhlas. Apa kelebihannya sekiranya murid mengamalkan sifat ikhlas? 2 kelebihan saya mahu. Okey, jadi untuk latihan hari ini 2 saja. Soalan 1 dan soalan 3. Jadi siapa yang tidak faham atau ada kemusykilan boleh personal message PM Ustazah. Jadi kita akhiri dulu PDPR kita pada hari ini. Buat latihan dan nota yang telah Ustazah beri, kemudian PM Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.